adabana. Ya Allah, Kau perelokkanlah akhlak-akhlak kami dan sempurnakanlah adab-adab kami ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, Engkau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan terutamanya di akhirat nanti ya Allah. Allah marzuqna al-fahma wal ilma. Ya Allah, Kau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan ya Allah. Wal hikmata wal aqla. Kau rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang waras ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati dan saya muliakan pengurus dan para pegawai masjid, yang saya hormati dan saya muliakan para ahli ilmu, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ahli ilmu, seterusnya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, seperti mana biasa kita memulakan dengan bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya Allah memanjangkan umur kita semua untuk kita berada di bulan Ramadan, satu bulan yang mencapai matlamat tujuan penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin tuan-tuan sudah cukup memahaminya. Saya ulang sedikit sebagai suatu cetusan rasa dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan, betapa bersyukurnya dan berterima kasihnya kita pada Allah. Di mana Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat yang tuan-tuan pun dah hafal, dah baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Dan tuan-tuan, sekarang kita berada pada kemuncak ibadah kepada Allah. Tidak ada satu ibadah dalam kehidupan saya, kehidupan tuan-tuan, sehingga kita berada dalam satu tempoh masa yang paling lama beribadah pada Allah. Tak ada orang yang solat 12 jam tanpa henti. Mesti dia ada berhenti. Ya, berhenti solat, ya, berhenti apa? Berhenti makan sekejap, ataupun berhenti antara solat dengan solat yang kedua. Tidak ada orang ni tuan-tuan hidup atas muka dunia yang baca Quran 12 jam tak berhenti. Tuan-tuan pernah tak baca Quran 12 jam tak berhenti? Apa maksud tak berhenti? Maknanya tak berhenti solat, tak berhenti makan, tak berhenti rehat. Tapi berlainan dengan puasa. Puasa ni tuan-tuan bermula daripada tadi, lepas subuh tadi, maka sampai sekarang dah sampailah kepada maghrib. Lebih kuranglah tuan-tuan 12 jam tanpa henti. Kita solat pun masih berpuasa, kita tidur pun masih berpuasa, kita bercakap pun masih berpuasa, kita berjalan pun masih berpuasa. Kalau solat, kalau dah berjalan, habislah solat tuan-tuan. Ya. Kalau apa? Kalau baca Quran, berhenti bercakap sekejap, habislah. Habis sekarang ni kita duduk dalam masjid, kita keluar daripada masjid, kita balik rumah kita, kita tidur atau kita bercakap dengan isteri dan anak-anak kita, kita masih berpuasa. Apa maksudnya? Masih berada dalam tempoh ibadah. Inilah kemuncak yang Allah cipta, saya cipta tuan-tuan, bila mana kita dapat menepati tujuan Allah cipta kita, iaitu untuk hidup beribadah dan melalui sebuah kehidupan ibadah pada Allah. Ya, kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana di antara detik-detik waktu yang paling bernilai dalam hidup saya, dalam hidup tuan-tuan, ialah di saat kita melalui kehidupan ini dalam detik-detik waktu seluruhnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, insya-Allah pagi ini kita teruskan lagi pengajian kitab Ar-Risalah, ya, kitab Tauhid, Risalatut Tauhid, iaitu karangan Syekh Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullahu taala. Baik tuan-tuan, untuk pagi ni kita berada pada muka surat 40. Ya, kalau ada kitab lah, ada dulu kita ada photostat tuan-tuan sekalian. Tak apalah, kita teruskan di sini. Tajuk kita ataupun fasal yang akan kita baca pada pagi ni ialah tauhid yang murni. Ya, tauhid yang suci murni dalam hati kita. Maka Syekh Arsalan Ad-Dimashqi berkata lagi, wa kullama wahhatta bana laka syirk. Wa kullama, dan setiap kali, setiap waktu, wahhatta, kamu bertauhid ataupun kamu mentauhidkan Allah, bana laka, maka akan terzahir bagimu asyirk, akan segala syirik. Tuan-tuan, sebagaimana saya faham, tuan-tuan faham, dia panggil apa dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita ni dia ada perkataan yang berlawanan, satu sudut berlawanan, satu sudut berpasangan. Tak mungkin kita faham satu sudut ini kalau tidak faham satu sudut yang lain. Siang adanya malam, mana mungkin kita dapat menikmati siang kalau tidak adanya malam, mana mungkin kita menikmati malam kalau tak adanya siang. Samalah sakit dengan sihat.
Ni tuan-tuan dah faham sangat dah. Begitu juga saya nak sebut pada tuan-tuan secara ringkasnya, iaitu bila mana kita berbicara tentang tauhid, mesti dalam masa yang sama kita bicara tentang syirik. Dan dimaksud syirik di sini ialah syirik yang tersembunyi, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Tuan-tuan, saya dengan tuan-tuan mungkin kita dah berhati-hati dalam hidup ini. Kerana apa? Kerana salah satu daripada dosa yang paling besar yang Allah sukar, dan ada ayat-ayat yang mengatakan Allah tak akan ampun dosa itu, iaitu dosa syirik. Dan syirik itu pula ada dua. Satu syirik yang nyata, yang jelas, sembah berhala, bergantung kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah. Ni kita dah faham dah. Cuma bimbang-bimbang dalam masa yang sama, dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan tersembunyi sesuatu yang namanya syirik. Syirik-syirik kecil, syirik-syirik yang tersembunyi. Maka bagaimana kita nak menzahirkan dan nampak bahawa kita ni masih ada unsur-unsur syirik yang kecil, yang tak nampak, tanpa sedar. Saya bawa contoh pada tuan-tuan, berapa ramai manusia hidup atas muka dunia yang kaya itu masih merasa dirinya kaya. Betul lah dia kaya, nak banding dengan orang lain, tapi kalau dia masih merasakan diri dia kaya, sedangkan yang kaya hanya Allah. Ya tuan-tuan ya. Ada orang dia rasa apa? Bijak, rasa pandai. Ni golongan-golongan ahli ilmu ni, termasuk mungkin ustaz-ustaz, mungkin tuan-tuan guru. Kalau dia rasa dia berilmu, maka dia sedang merasai satu perkara syirik secara tersembunyi. Kerana yang berilmu hanya Allah. Tuan-tuan ingat lagi saya tanya tuan-tuan ya, kita ni ada ilmu tak? Sebenarnya tak ada ilmu, kecuali ilmu yang ada itu pun sedikit. Dah sedikit itu pun yang diberi oleh Allah. Dalam surah Al-Isra, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak aku bagi ilmu pada kamu. Maknanya ilmu yang ada pada kita hari ni, ilmu apa pun, bidang apa pun, siapa yang bagi? Allah bagi. Berapa banyak Allah bagi? Qalila, terlalu sedikit. Sebab tu mana bukti ilmu kita sedikit? Bila mana kita ditanya tentang diri kita pun kita tidak tahu. Apa makna ilmu? Pengetahuan. Apa makna sebalik ilmu? Jahil. Kadang-kadang kita nak tanya lagi sekali ya. Dah banyak kali dah tanya soalan ni tuan-tuan. Tuan-tuan berkelip berapa kali pagi ni? Ni pagi ni. Sejak bangun pagi tadi sampai sekarang ni. Berapa kali tuan-tuan berkelip? Tak terkira ke tak pernah kira? Berapa kali lagi baki tuan-tuan boleh berkelip sebelum habis kelipan mata yang terakhir itu? Berapa kali lagi? Berkelip, tutup, tak berkelip lah. Berapa kali lagi ada baki? Ada berapa hari lagi boleh berkelip? Tak tahu ya? Tuan-tuan selesa tak hidup dalam keadaan tak tahu macam ni. Berapa kali tuan-tuan hembus nafas, tarik nafas? Pagi ni. Pagi semalam tak ada cerita lah. Pagi ni. Satu hari, satu malam tuan-tuan hembus berapa kali, tuan-tuan tarik berapa kali? Dan ada berapa kali lagi baki tuan-tuan hembus tak tarik-tarik, tarik tak hembus-hembus. Maka kalau kita tanya soalan, tuan-tuan tanya saya sama. Tuan-tuan tanya saya tanya tuan-tuan. Satu jawapan kita tak boleh nak jawab. Habis apa ilmu yang ada pada kita sebenarnya? Dari diri kita pun kita tak tahu. Bagaimana kalau tanya di luar daripada diri kita, di luar daripada kehidupan kita? Itulah hakikat diri saya dengan tuan-tuan. Tapi kalau ada manusia yang tambah-tambah ustaz, tambah-tambah tuan guru, orang panggil apa, doktor, profesor, dia rasa dia berilmu, maka dia sedang syirik yang tersembunyi kepada Allah. Kita bicara tentang hubungan kita dengan Allah. Kalau hubungan kita sesama kita, okeylah tuan-tuan. Okey, dia kita tahulah, dia ni pakar, dia ni alim, dia ni tahu. Tahulah, ni sama-sama kita ni, kita bicara tentang hubungan kita dengan Allah. Maka kalau boleh kita dengan Allah jangan rasa apa-apa. Sebab tu la haula wala quwata illa billah. Kita tak ada daya, kita tidak ada upaya, tak ada kekuatan kecuali kita dengan Allah. Kalau kita tidak dengan Allah, tak ada apa-apa saya dengan tuan-tuan. Nak berkelip satu kelipan pun tak boleh. Berapa ramai dulu orang boleh angkat 100 kilo, hari ni satu jari pun dia tak boleh nak angkat. Betul ya? Berapa ramai orang boleh berlari? Siapa paling laju berlari? Usain Bolt. 100 meter berapa saat? 9.48 ke 46. Tengok dalam tu tuan-tuan. Nanti kita tengok satu hari nanti berapa laju lagi dia boleh berlari. Kenapa? Kerana semua itu dikurniakan oleh Allah. Sebab tu jangan pernah rasa diri sesiapa pun kecuali tidak lebih daripada hamba kepada Allah yang lemah, yang jahil, yang fakir. Okeylah tuan-tuan, itu yang saya sebut sedikit. Baik, kita baca dia punya syarah dia. Setiap hari malah setiap detik insan sentiasa dalam proses penyempurnaan. Ya, setiap hari, setiap detik waktu, setiap tempat, setiap masa, setiap keadaan, saya dengan tuan-tuan sebagai insan. Insan ni dalam bahasa Arab dia ada dua, tuan-tuan sekalian. Manusia ni dia ada dua perkataan. Satu An-Nas, ada satu suratul Nas. Ya, sehingga Allah ulang perkataan An-Nas tu 6 kali. Yang kedua, ada satu ayat yang mengatakan yang kita sekejap baca tadi, manusia ni juga disebut Al-Ins.
Ada surah namanya surah Al-Insan. Al-Ins. Ada setengah ulama mengatakan apa maksud Al-Ins? Dia berasal daripada perkataan Anisah. Anisah ni memberi maksud lembut, lemah, lembut. Manusia ni dia lembut, tuan-tuan sekalian. Kalau manusia ni sudah berperangai keras, ada sesuatu yang tak betul pada diri dia. Ada setengah ulama kata yang keras ni jin. Salah satu jin ni, jin minal jinna tiwannas, minal jin. Jin ni daripada asal perkataan jannah. Jannah ni ada dua maksud. Satu maksudnya tak nampak. Satu maksud lagi dia keras. Sikap dia keras sebab dia daripada api. Dia panas. Kita ni daripada tanah, dia lembut. Tanah pun tanah lumpur, dia lembut. Tak apalah, saya nak cerita sikitnya apa makna insan. Kalau saya dengan tuan-tuan dah mula berkeras bicaranya, tingkah lakunya, ada sesuatu tak kena pada kita, mungkin dirasuk jin. Betul ya? Sebab tu orang yang kena rasuk jin ni dia tak ada yang lembut. Tuan-tuan pernah jumpa orang kena histeria tiba-tiba lembut bercakap dia. Dia celik pada kita pun takut. Tak adalah, tu sedikit tambahan lah tuan-tuan. Maka nak bagi tahunya kita manusia yang Allah cipta ni, setiap waktu, setiap tempat kita dalam proses penyempurnaan. Sempurna sebagai apa? Sebagai hamba. Saya dengan tuan-tuan tidak lebih daripada seorang hamba. Maka kita ni tugas kita, tugas menjadi hamba. Macam kenapa kita solat? Sebab nak jadi hamba Allah. Kenapa kita puasa? Sebab kita hamba Allah. Kenapa kita baca Quran? Sebab kita hamba Allah. Maka setiap kali tuan-tuan solat, setiap kali tuan-tuan puasa, setiap kali tuan-tuan baca Quran dan sebagainya, tuan-tuan sedang menyempurnakan diri sebagai seorang hamba. Sekarang ni saya dengan tuan-tuan kadang-kadang berbelah bahagi. Betul ya? Kejap jadi hamba Allah, kejap jadi hamba apa? Ke tak perasan? Perasan ya? Sama lah saya pun. Sama lah kita ya. Kejap-kejap jadi hamba apa? Hamba makanan ke apa? Ke hamba tidur? Ada orang tuan-tuan pukul 8 tak bangun lagi. Kenapa? Hamba minta maaf tuan-tuan, ni bahasa kiasan ya. Tuan-tuan jangan salah faham ni. Bahasa kiasan. Ada orang tuan-tuan dia peduli apa? Orang azan ke? Orang iqamah ke? Orang solat subuh ke? Dia tak peduli. Yang penting bagi dia tidur. Betul ya? Ke macam mana tuan-tuan? Ada orang hamba makan. Dia tak kira halal, dia tak kira haram, janji dia kenyang. Sedangkan kita hamba Allah. Halal kita makan, haram kita jauhi. Ada orang hamba harta. Ada orang lagi dahsyat hamba dunia. Ada orang hamba syaitan. Minta maaf tuan-tuan kita. Waliyazubillah. Tapi kita tidak lebih daripada seorang hamba. Maka kita kena sempurnakan makin hari benar-benar sempurna sebagai hamba kepada Allah. Baik, justru penghayatan terhadap tauhid. Macam mana nak sempurnakan diri sebagai hamba Allah? Kita kena lihat dari sudut menghayati tauhid, disertai dengan proses mujahadah ya, yang mesti berterusan. Mujahadah ni tuan-tuan sekalian melawan hawa nafsu. Nafsu ni salah satu perkara yang Allah cipta untuk menyempurnakan diri kita sebenarnya. Tapi nafsu ni kita kena didik dia, kena bimbing dia. Ada waktu bagaimana nak didik dan bimbing nafsu ni, ada waktu kena lawan dia sikit. Dia nak tidur banyak, kita lawan sikit. Jangan bagi dia tidur banyak. Dia nak makan banyak, kita lawan sikit. Itu terjemah mujahadatun nafsi. Tuan-tuan sekalian, kalau kita tak lawan dia, habis benda dia nak makan. Kalau kita tak lawan dia, berapa lama dia nak tidur, dia ikut suka dia. Kalau kita tak lawan dia sikit, tak kekang dia, semua benda dia nak bercakap. Hina orang pun dia hina. Itu nafsu. Tapi jangan salah faham. Nafsu yang mana tu? Nafsu ammarah. Lepas tu kita kena bimbing dia. Sebab nak masuk syurga dengan nafsu juga. Masuk neraka dengan nafsu juga. Nafsu mana yang bawa kita ke syurga? Nafsul mutmainnah. Ya ayyuhad nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ni tak payah terjemah, tuan-tuan sedia faham. Okey ya? Tetapi yang nafsu yang membawa ke neraka, nafsu juga, tapi nafsu ammarah. Sebab tu salah satu nak sempurnakan diri kita, kita kena ada satu proses yang berterusan dalam kita melawan nafsu. Oleh sebab itulah para wali Allah, ya, para awliya Allah. Wali ni tuan-tuan ada dua maksud. Satu maksud wali dengan makna isim fa'il. Satu kata nama fa'il, pelaku. Iaitu kita namakan wali ni pelindung, penjaga. Contoh saya dengan tuan-tuan, kalau kita ada anak perempuan lah ya, kita ni wali. Wali apa? Wali nikah. Apa maksudnya? Anak perempuan kita bawah jagaan kita, bawah pelindungan kita. Siapa nak kahwin, jumpa kita. Kalau kita benarkan, kita bagi wali, boleh kahwin. Kalau kita tak benarkan, tak boleh. Kenapa? Kita ni wali mujbir kalau kita ni ayah. Ada satu lagi wali dengan makna isim maf'ul. Satu kata nama yang tambah imbuhan di. Apa maksudnya? Dijaga, dilindungi. Maka kalau disebut wali Allah, tuan-tuan sekalian, iaitu orang-orang yang dilindungi oleh Allah. Kenapa Allah lindungi mereka? Kerana dia dicintai, dikasihi oleh Allah.
Kenapa? Karena mereka telah menyempurnakan benar-benar menjadi hamba kepada Allah, maka Allah sayang kepada mereka, maka disebut wali Allah. Oleh sebab itu, saya baca, oleh sebab itulah para wali Allah, wali ini singular. Kalau selalu kita sebut aulia, para aulia ni tuan-tuan jamak, perkataan banyak. Disebut di sini wali-wali Allah mencontohi para nabi alaihi wassalatu wassalam yang sentiasa meminta ampun kepada Allah. Jadi wali-wali Allah ni tuan-tuan, salah satu daripada perkara yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka dalam menyempurnakan hamba, menjadi hamba pada Allah ni, sentiasa beristighfar. Macam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Salihin Al-Imam Nawawi, Nabi dalam satu sabda, Nabi kata, wallahi, demi Allah. Ya, kadang-kadang ada hadis yang matanya lain, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, wallahi, demi Allah, inni, aku, kata Nabi sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul kekasih Allah, astaghfirullah, aku beristighfar pada Allah, wa atubu ilaihi, dalam masa yang sama aku bertaubat kepada Allah. Kalau kita faham tuan-tuan, istighfar ni dosa kecil, taubat ni dosa besar. Apa dosa kecil yang ada pada Nabi, apa dosa besar yang ada pada baginda Nabi, sedangkan Nabi itu maksum. Maknanya Nabi SAW ni walaupun tidak ada dosa sama ada besar atau kecil, Nabi beristighfar dan bertaubat kepada Allah fil yaum, satu hari, aksar min sab'ina marrah, lebih 70 kali. Kalau kita baca lah tuan-tuan, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, 70 kali lebih. Ada hadis yang lain mi'ata marrah, 100 kali. Maknanya ulama membahaskan Nabi ini beristighfar daripada apa sebenarnya? Salah satunya istighfar bukan kerana dosa, bukan kerana maksiat, bukan kerana dosa kecil, dosa besar, kerana ingin menyempurnakan diri sebagai seorang hamba. Tuan-tuan solat tadi tuan-tuan, sempurna tak solat tuan-tuan? Kalau solat tak sempurna, perhambaan tuan-tuan pada Allah tak sempurna. Maka tuan-tuan kena istighfar. Sebab tu selepas solat ada bacaan istighfar. Sepatutnya alhamdulillah lah ya. Lepas solat alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi baca juga tadi. Tapi mula-mula baca astaghfirullah. Kenapa? Bimbang-bimbang solat tadi. Ini dah solat, yang tak solat macam mana tuan-tuan? Yang tak solat nak baca apa? Yang solat baca istighfar, yang tak solat nak baca apa? Saja tanya tuan-tuan lah ya. Sebab tu ada satu ayat lagi yang subhanallah memang menggerun dan menakutkan. Orang munafik ni calon-calon dasar neraka. Orang kafir ada yang dasar neraka, ada yang neraka nombor 2, ada neraka nombor 3, ada neraka nombor 4. Itu orang kafir. Orang munafik confirm neraka dia paling bawah, fid darkil asfali minan nar. Innal munafikin, orang munafik ni fid darkil asfali minan nar, duduk dasar neraka. Apa makna munafik? Dia bermuka-muka dengan Allah. Macam mana salah satu cara bermuka-muka dengan Allah? Kita baca satu ayat Quran yang tuan-tuan pun dah baca, innal munafiqina yukhadi'un Allah. Orang munafik ni salah satu perangai dia ditipu Allah. Macam mana ditipu Allah? Wa iza qamu ila salah qamu kusala. Apabila dia bangun untuk mendirikan solat, dia bangun dalam keadaan malas. Tapi masalah sekarang ni orang munafik ni solat tak? Solat, cuma dia malas. Yang tak solat tu orang apa? La haula wala quwwata illa billah. Macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan solat tadi rajin ya? Kau ada sikit rasa-rasa malas. Waliyazubillah, minta berlindung dengan Allah. Orang munafik ni solat tapi dia malas. Tapi kenapa dia solat juga? Lah dia nak bermuka-muka, biasalah tuan-tuan. Waliyazubillah. Okeylah, kita selesai di situ, kita teruskan. Jadi wali-wali Allah ni, kekasih-kekasih Allah yang dilindungi oleh Allah ni, mereka selalu beristighfar kepada Allah dan mencontohi para nabi. Sebab apa? Bukan kerana dosa, bukan kerana maksiat, tetapi kerana untuk menyempurnakan diri. Kerana terlalu banyak alpa, terlalu banyak lalai saya dengan tuan-tuan. Hatta dalam solat pun kita lalai. Kalau dalam solat pun kita lalai, di luar solat bagaimana saya dengan tuan-tuan? Maka banyak kekurangan-kekurangan kita, maka kita kena istighfar pada Allah. Okay, itu satu. Yang kedua, kita sampai pukul berapa tuan-tuan ya? 7 suku boleh? Ke 7:30? Kalau paling lewat pun 7:30 lah ya, paling lewat ya. Dia tak boleh mengaji banyak sangat tuan-tuan bulan Ramadan ni. Banyak kerja kita nak buat. Okeylah, insya-Allah. Perenggan kedua. Ini banyak juga syarah dia ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri meminta ampun kepada Allah. Yang ni saya sebut tadilah, tak perlu saya baca. Baik. Rohani manusia, rohani insan, rohani manusia. Manusia ni tuan-tuan hidup dengan jasad, dengan roh. Ya, kalau jasad saja mayat, roh saja hantu. Okey ya? Bahasa ringkas. Kena hurai juga. Manusia ni kena ada dua, jasad, roh. Kalau roh tak ada jasad saja, ini mayat, bukan manusia, mayat. Kalau jasad tak ada, roh ada.
Tahu roh ada. Nampak motosikal bergerak tapi tak nampak yang bawa. Itu hantu apa tu? Hantu bonceng. Itu tak nampak. Okey. Jadi salah satu sudut yang saya dengan tuan-tuan kena lihat, sudut kerohanian saya dengan tuan-tuan. Macam mana roh kita. Tapi sebenarnya kalau kita belajar tuan-tuan, kita ni hidup sebenarnya bukan dengan jasad, hidup dengan roh. Kerana tanpa roh jasad tak akan apa-apa, tak ada apa-apa. Jadi hakikat diri kita sebenarnya roh. Jasad ni sekadar, kalau ibarat kata ulama, antara burung dengan sangkar. Ya, jasad ni sekadar sangkar. Ya. Roh itu adalah diri yang sebenar. Maka rohani insan yang sempurna terus meningkat daripada satu martabat kepada satu martabat. Rupa-rupanya roh kita manusia ni tuan-tuan, dia meningkat, makin hari dia makin meningkat, makin hari makin meningkat. Dia tidak ada berada pada tak. Alah, tuan-tuan sekarang tak payah cerita lah. Macam jasad tuan-tuan kan. Dulu tuan-tuan kecil kan. Ke lahir-lahir dah besar macam ni dah. Ni adik kita ni kan. Dulu kita kecil, meningkat tak? Kan sebagaimana jasad kita makin meningkat, makin meningkat, makin meningkat, makin besar, makin besar, makin besar, makin matang, makin remaja, makin dewasa. Begitulah roh. Yang kita risaunya jasad dah dewasa, rohnya kanak-kanak. Tu yang malah solat tu. Betul. Tu yang malah baca Quran. Tu yang malah apa? Kan kanak-kanak kan dia suka bermain. Kanak-kanak kan mana peduli jauh solat jemaah ni. Yang maknanya kalau tuan-tuan, minta maaf tuan-tuan ya, kalau saya, kalau tuan-tuan samalah kita sebenarnya, tak ada beza. Kalau saya dengan tuan-tuan malah baca Quran, malah solat, maknanya jasad kita sudah tua, roh kita masih kanak-kanak. Ini yang kita risau. Mesti ada peningkatan. Baik, dalam perjalanan apa? Peningkatan itu dalam perjalanan al-qurbu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan salah satu golongan yang hebat di sisi Allah ni, tuan-tuan baca suratul Waqiah. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Confirm ni tuan-tuan ya. As-sabiqun as-sabiqun, orang yang sentiasa mendahului. Ya, kalau datang surau, datang masjid subuh dalam pukul 6, 8 minit, 9 minit lebih kurang. Ya, mungkin pukul 5:45 kita dah sampai. Mendahului. Ya, kalau sampai pula tuan-tuan duduk sah depan, bukan duduk ujung kat belakang. Minta maaf tuan-tuan ya. Mendahului pada sah depan, mendahului pada masanya, mendahului pada kualitinya, mendahului pada kuantitinya. Ya, orang lain baca satu muka, ada orang tuan-tuan dia baca. Sebab tu kadang-kadang kita ni tak payahlah nak riak tuan-tuan ya. Kalau kita riak memang memalukan diri sendiri. Kita nak riak apa makna nak tunjuk kat orang? Nak tunjuk apa kita? Nak tunjuk baca Quran. Satu juzuk satu hari, orang lain 2 juzuk. Yang 2 juzuk nak tunjuk pada orang, tak payahlah orang lain 3 juzuk satu hari. Tuan-tuan, ada orang satu hari sekali khatam. Kita ni 10 juzuk satu hari ya. Dah mula nak tunjuk dah. Ke macam mana? Ke rasa baik. Hebat juga aku ni 10 juzuk. Mana ada orang 10 juzuk? Tuan-tuan, orang lain bukan 10 juzuk, satu hari sekali khatam. Dan bulan Ramadan ni terkenal para alim ulama cerita. Imam Asy-Syafi'i satu hari 2 kali khatam. Bulan Ramadan 60 kali. Tuan-tuan pernah tak sekali seumur hidup tuan-tuan bulan Ramadan ni 60 kali khatam? Pernah? Sekali-sekali seumur hidup. Tak pernah ya? Tuan-tuan buat apa? Tapi kalau tuan-tuan tanya saya, macam mana? Sama lah kita tuan-tuan ya. Ustaz pun tak pernah juga. Nak buat macam mana? Dah tak pernah. Cakap je lah. Mengaku je lah. Tapi sebab tu kalau kita nak tunjuk pada orang, tak payahlah memalukan tuan-tuan. Tuan-tuan bayang kat sini berapa rakaat? 20 ke 8? 20 ya? Tuan-tuan sendiri? Masjid memang 20. Ada orang, saya sembahyang kat masjid 20, cuma sayanya 8. Sebab tu kadang-kadang saya tanya soalan, tuan-tuan dia jujur, 20 rakaat boleh masuk syurga tak? 20 rakaat boleh tak masuk syurga? Ya? Boleh ke tak boleh? Tak berani nak jawab ni. Tak boleh. Siapa bagi tahu? Nabi bagi tahu dalam kitab Imam Nawawi Riyadhus Salihin. Nabi kata apa? Wa'lamu, ketahuilah wahai umatku, annahu, bahawa sesungguhnya lan yanjua ahdum minkum, tak ada seorang pun di kalangan kamu ni berjaya masuk syurga bi amalihi, dengan amalan dia. Bukan dengan solat, dengan puasa, dengan haji, dengan sedekah. Semua amalan ni kalau himpun satu, tak boleh masuk syurga. Tak ada seorang pun yang berjaya di kalangan kamu. Nabi bagi tahu pada ketika itu, yang depan tu siapa? Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, sahabat-sahabat Nabi. Bukan sembarangan macam kita tuan-tuan ya. Tak ada seorang pun di kalangan kamu yang masuk syurga dengan amalan dia. Sahabat terkejut. Wala anta ya Rasulullah, adakah engkau sama wahai Rasulullah? Nabi kata wala ana, aku juga sama.
Tak akan aku masuk syurga dengan amalan aku. Tuan-tuan, satu takbiratul ihram Nabi tak akan sama nilai dia dengan seluruh sepanjang umur kita bertakbiratul ihram. Satu rakaat Nabi tak mampu kita tandingi dengan seluruh rakaat kita atas muka dunia ni. Tapi Nabi kata apa? Dia juga tak akan masuk syurga. Illa, melainkan ayyatagammadani Allahu bi rahmatihi minhu. Melainkan aku ni, kata Nabi, diliputi oleh rahmat daripadanya. Wa fadlin, dan kurniaan Allah. Syurga ni boleh masuk dengan 3 cara, tuan-tuan. Cara pertama, Allah nak bagi. Dia panggil al-fadl. Kurniaan Allah, limpahan Allah. Allah nak bagi. Kalau kita tanya contohnya, dia ni rasanya jarang datang masjid, tiba-tiba dapat syurga. Allah nak bagi. Itu Allah punya pasal, tuan-tuan sekalian kata. Yang kedua, rahmat. Apa makna rahmat? Allah kasihan belas pada saya dengan tuan-tuan. Kesian, puasa penat. Kesian kita bangun malam. Kesian kita, tuan-tuan, kerja penat-penat tapi ambil duit masuk dalam tabung bagi kat orang. Allah kasihan, rahmat Allah. Yang ketiga, tuan-tuan minta. Sebab tu Nabi ajar minta syurga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Tapi sebelum minta syurga, minta redha dulu. Ya, sebab kalau Allah tak redha, tak ada syurga. Tengok Nabi ajar kita kan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ini 3 ni cara. Allah nak bagi, Allah bagi pada sesiapa pun. Syurga tu milik Allah. Yang kedua, kita buat ibadah, kita Allah kasihan dengan rahmat. Yang ketiga dengan doa. Selain itu tak akan bawa masuk syurga. 20 rakaat pun tak masuk syurga. Cuma kadang-kadang kita tanya, 20 rakaat boleh masuk syurga? Tak boleh. Habis 8 boleh? 20 tak boleh, 8 boleh. Habis yang balik dulu 8 tu, kenapa? Okey lah, tuan-tuan, itu saja tanya soalan. Ya, habis kalau saya nak balik 2 boleh? Boleh. Ya, 2 pun dah boleh balik ya. Ke tak boleh? Kan sunat. Habis kalau tak solat langsung nak balik juga? Balik je lah. Tuan-tuan sekalian. Kalau rasa pahala dah banyak, balik je tuan-tuan sekalian. Tak ada tu nak sebut sedikit kita dengan Allah. Sikit lagi tuan-tuan ya. Maka jika rohani insan, tak, saya nak sebut yang tadi, subhanallah, yang tadi. Ada manusia ni digelar al-muqarrab. Muqarrabun. Macam mana dia muqarrabun? Kerana dia sentiasa mendahului orang lain. Dia datang awal ke masjid, dia duduk saf pertama, dia mendahului, maka dia disebut as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Mereka adalah orang yang dekat dengan Allah. Siapa mereka ni? Fi jannatin na'im. Pasti Allah akan bagi pada dia, dia akan berada dalam syurga an-na'im. Apa makna syurga an-na'im? Kalau kita terjemah biasa, an-na'im tu ialah yang penuh dengan kenikmatan, ya, kesenangan. Maka tuan-tuan berdoalah pada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan kita orang-orang yang dekat dengan Allah. Baik, maka jika rohani insan, tapi dekat tu apa maksud dekat? Dekat bukan pada jarak, tuan-tuan. Dekat dengan Allah ni jangan salah faham, bukan jarak. Dekat pada rasa hati. Sebenarnya kalau kita belajar tentang tauhid, ni pun kita tauhid, Allah ni dia tidak pernah menjauhi saya dengan tuan-tuan. Banyak ayat Quran kalau kita baca, contoh wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ni banyak kali kita ulang. Wa huwa ma'akum, dia bersama denganmu walau di mana kamu berada. Apa lagi ayat? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat dengan kamu nak banding urat leher kamu. Ini contoh-contoh ayat yang menyatakan bahawa Allah itu dekat. Sama ada dekat pada taufiknya, dekat pada hidayahnya, dekat pada ilmunya, dekat pada kekuasaannya. Itu terjemahan dalam tafsir. Tapi dekat. Apa lagi? Fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. Kemana saja kamu menghadap, di situlah Allah. Menghadap di situ menghadap hati, bukan menghadap wajah. Sebab tu kita kata masa kita solat ni kan, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang pencipta 7 petala langit, 7 petala bumi. Wajah yang mana tuan-tuan yang tuan-tuan hadapkan? Bukan wajah ni ya. Wajah ni menghadap kiblat. Wajah hati ni yang menghadap Allah. Kalau tuan-tuan merasakan bahawa muka tuan-tuan menghadap Allah, berarti Allah ada di depan tuan-tuan. Bukan. Ya, Allah itu tidak berada. Kalau kita menghadap sini, Allah di sini, itu salah dari pemahaman. Apa makna menghadap wajah kita? Wajah apa? Wajah hati kita. Sebab tu kata ulama, Kaabah tu itu adalah kiblat jasad. Allah adalah kiblat hati kita. Hati kita menghadap Allah, muka kita menghadap kiblat. Jadi apa yang saya baca 2-3 ayat tadi, walaupun banyak lagi ayat-ayat lain, menunjukkan bahawa Allah itu maha dekat dengan kita. Tapi apa masalah kita dengan Allah? Masalah kita adalah perasaan kita dengan Allah yang merasa jauh. Kenapa kita rasa jauh? Mungkin dalam hati kita bercampur antara tauhid dengan syirik yang tersembunyi.
maka kita jauh dengan Allah. Rasa tuan-tuan ya, rasa hati kita. Tu dah bunyi dah tu. Sikit lagi tuan-tuan. Tapi sebenarnya ni dah faham dah ni. Dia mengaji ni tak perlu banyak tuan-tuan. Faham, selesai. Okey. Allah. Sikit lagi saya yang terakhir tu. Maka jika rohani insan sampai ke peringkat yang lebih tinggi, maka peringkat yang di bawahnya ada suatu kerendahan dan selaput keakuan yang perlu kepada istighfar. Okey tuan-tuan, sebelum ni solat sebagai orang yang lalai. Maka bila mana tuan-tuan belajar tentang tauhid, tuan-tuan naik kepada solat yang khusyuk. Maka sebelum tuan-tuan meningkat kerohanian tuan-tuan kepada solat yang khusyuk, tuan-tuan pernah berada pada solat yang lalai. Maka tuan-tuan kena istighfar pada kedudukan ini. Ya. Tuan-tuan, kalaulah kita berpasangan suami isteri ni, suami selalu lalai daripada isteri dia, isteri selalu lalai daripada suami dia, ni agak-agak ni macam mana tuan-tuan? Kita balik rumah tengah hari, sepatutnya kita makan, ya, kemudian kita balik-balik makan tengah hari ada. Dia pun kata, tak ingat lah, you nak makan ke? Sudah, I tak tahu pula you nak makan. Ni kan dah tengah hari, ni makan tengah hari. I ingat ke pagi lagi? Sudah tuan-tuan sekalian ni, tuan-tuan kena cari lain lah kalau macam ni. Isteri yang lalai. Sama juga suami yang lalai. Dia tak tahu dia ada isteri, betul ya? Ramai tuan-tuan suami di luar sana, dia tak tahu dia ada isteri. Dia ikut suka nak balik pukul berapa, dia ikut suka dia nak keluar bila, dia habiskan duit ke mana pun. Kemudian isteri dia tak bagi. Kemudian, tuan kenapa tak bagi duit kat isteri? Kejap-kejap, saya ni ada isteri ke tak? Sudah. Kalau suami yang lalai daripada isteri, isteri yang lalai daripada suami, ni agak-agak boleh jadi suami ke, boleh jadi isteri ke apa tuan-tuan? Bagaimana kalau kita lalai daripada Tuhan yang mencipta kita? Bila? Dalam solat. Kalau masa makan okey lagi, lalai daripada Allah ya? Ya ke? Sedap sangat makan, lupa Allah, okey lagi ya? Ya ke? Kau duduk tidur lupa Allah, okey lagi lah. Ni solat boleh lupa Allah. Ni tahap mana saya dengan tuan-tuan? Maka selama mana tuan-tuan ingat tuan-tuan pernah solat tapi lalai, tuan-tuan kena istighfar. Kenapa lalai? Kerana hati tuan-tuan berbelah bahagi antara Allah dengan yang lain selain Allah. Pernah tak tuan-tuan ingat selain Allah dalam solat? Pernah tak? Banyak. Sama lah kita. Kadang-kadang kunci kereta pun ingat dalam solat. Padahal carilah lepas solat. Apa yang masalahnya? Tapi dia cari dalam solat. Dekat-dekat bagi salam tu jumpa ya. Ya. Berdosa saya dengan tuan-tuan. Kenapa? Maknanya, apa makna syirik? Berbelah bahagi antara Allah dengan yang lain Allah. Wal iyazu billah. Okeylah, setakat tu dululah tuan-tuan sekalian. Ada soalan tak ni? Ada ya? Jadi untuk bulan hadapan kita terus baca pada muka surat 42. Tuan-tuan tolong ingatkan saya ya. Muka surat 42. Saya mengajar ni, kitab ni saya mengajar dua tempat aja. Masjid Negeri dengan sini. Jadi saya Masjid Negeri dah ke depan dah. Jadi saya lipat ginilah tuan-tuan ni, ingat masjid ni ajalah. Ya, saya mengajar. Sebab ada tempat bukan saya tak mengajar tempat lain. Saya pernah mengajar, tapi saya mengajar dua kuliah. Orang tempat tu bela. Saya nampak bela tuan-tuan, nampak. Tapi alhamdulillah kat sini saya nampak faham semua. Betul tuan-tuan, minta maaf tuan-tuan ya, kalau tuan-tuan pernah jadi ustaz, pernah jadi cikgu. Ni ramai ni yang pernah jadi cikgu ni. Kadang-kadang kita hurai-hurai pada anak murid kita 30 minit dah. Anak murid terlopong. Tak faham lah tu tuan-tuan. Sampai tahap ada satu tu, minta maaf tuan-tuan ya, satu masjid tu di Shah Alam. Saya mengajar kali pertama okey lagi. Kali kedua dah mula nampak bela, pening. Dia nampak pening tuan-tuan. Kali ketiga nampak tak faham langsung. Saya pun tanyalah, tuan-tuan minta maaf saya tanya ya. Tuan-tuan faham tak ni? Dia kata kami tak faham ustaz. Tuan-tuan terpaksa tukar kitab lain. Saya tak tahulah dia makan apa kat situ. Tak adalah saja saya bergurau pada tuan-tuan ya. Saya tukar kitab. Memang betul ni saya cerita dalam rumah Allah bulan Ramadan ni tuan-tuan. Saya tukar kitab lain. Dia tak boleh faham. Wallahu alam, saya tak tahu. Kami tak faham ustaz, minta maaf ni. Okey silakan tuan. Ni satu soalan yang pertama dan terakhir lah ya. Silakan. Silakan tuan. Baik. Al-farqu bainar rahmah wal wa'du.
Ya, beza antara rahmat Allah dan janji Allah. Baik, tuan-tuan, rahmat ni kalau kita terjemah dalam bahasa Malaysia kita ialah kasih sayang, kasih belas, keprihatinan. Itu rahmat. Maknanya sebagaimana saya sebut tadi, solat kita tak banyak, tuan-tuan. Dah lah tak banyak, tak khusyuk pula. Tapi balik akhirat nanti Allah kasih ataupun kasih sayang Allah kepada kita, ataupun Allah kasih belas pada kita. Satu lagi boleh terjemah juga keprihatinan Allah terhadap diri kita. Sebab apa? Sebab kita ni umat kepada kekasih Allah. Itu rahmat. Adapun wa'du ni janji Allah. Janji. Puasa Allah janji dapat apa? Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Siapa yang puasa tu untuk aku akan beri ganjaran kepadanya dengan aku sendiri akan memberi ganjaran. Itu janji-janji Allah. Ya. Dan janji Allah tak akan mungkir janji. Dan janji ni ada dua. Janji ada dua. Satu wa'du bahasa Arab, satu lagi dia tambah ya, wa'id. Wa'du janji-janji baik, wa'id janji-janji yang buruk. Allah akan azab. Allah janji siapa buat macam ni Allah akan azab dia. Allah janji kalau buat macam ni Allah akan laknat dia. Makin ni janji-janji buruk, janji itu janji Allah. Dan Allah tak akan mungkir janji. Kalau dia nak azab dia akan azab. Ni tuan-tuan, kalau dia akan bagi rahmat, kalau dia akan bagi syurga dia akan bagi syurga. Itu antara rahmat dengan janji Allah. Itu ringkaslah tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Jadi auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Ya Allah, Engkau rezekikanlah kepada kami kefahaman sebagaimana Kau berikan kefahaman kepada para nabi ya Allah. Khususnya kepada nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid kepadamu ya Allah. Wa hifzal mursalin, Kau rezekilah juga kepada kami hafazan yang kuat sebagaimana Kau berikan hafazan dan ingatan yang kuat kepada para mursalin ya Allah. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin, ya Allah, Kau rezekikanlah kepada kami ilham yang baik ya Allah sebagaimana Kau ilhamkan kepada para malaikat yang dekat denganmu ya Allah. Allah marzuqna futuhal arifin, ya Allah, Kau bukakanlah kepada kami pintu-pintu ilmu yang luas dan mendalam ya Allah sebagaimana Kau bukakan pintu-pintu ilmu yang luas dan mendalam kepada para arifin, orang yang mengenalmu ya Allah. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Allahumma sallimna li Ramadan, ya Allah, Kau selamatkanlah diri kami untuk kami melalui sebulan bulan Ramadan ini ya Allah. Wasallim Ramadana minna, dan Kau selamatkanlah juga Ramadan daripada diri kami ya Allah. Jangan biarkan kami melakukan sesuatu yang mencemarkan Ramadan yang mulia ini ya Allah. Wa tasallamhu minna mutaqabbala, Engkau selamatkanlah amalan-amalan kami yang ada pada bulan Ramadan ini ya Allah, dengan Kau menerima seluruhnya amal ibadah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Allah.